Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu sekalian. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera lah. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada kelas sebelum ini, di mana kelas sebelum ini kita belajar mengenai, ingat lagi tak? Mengenai prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. Jadi kelas sebelum ni kita belajar mengenai 7 prinsip. Yang pertama, prinsip kita ulang balik, kita ingat balik apa yang kita dah belajar, iaitu yang pertama pembahagian. Kalau kamu ingat balik kan, yang cikgu bagi contoh perabot yang kita kena pasang sendiri tu kan. Contoh perabot dekat yang kita beli kat IKEA. Seterusnya penekstrakan. Seterusnya yang ketiga adalah kualiti setempat. Yang apa? Yang contoh yang cikgu gunakan bekas makanan kan, yang ada banyak bahagian-bahagian tu. Itu yang keempat adalah penyerangan. Ingat tak? Apa tu penyerangan? Yang monopod tu yang kita bertarik tu kan. Bertarik panjang, boleh pendekkan dia. Seterusnya adalah filem nipis dan cengkerang boleh lentur, iaitu ingat kita tak? Itu tinted kereta, tinted cermin kan. Dan yang keenam adalah perantaraan, iaitu kita yang kita guna contoh sebagai sarung tangan ketuha. Jadi kita pakai sarung tangan untuk pegang lah, untuk keluarkan bahagian ketuha yang panas tu. Jadi kita akan gunakan perantaraan lah, iaitu sarung tangan. Yang ketujuh yang terakhir untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang adalah tidak simetri. Ingat tidak simetri kan, yang kita guna contoh sofa. Jadi hari ni kita akan masuk satu lagi prinsip inventif, tapi kaedah yang lain, iaitu kaedah masa. Okey. Jadi semalam kita sebelum ni kita belajar mengenai pemisahan ruang. Jadi hari ni kita nak belajar mengenai pemisahan masa pula. Jadi sama seperti pemisahan ruang, untuk pemisahan masa ataupun prinsip inventif kaedah pemisahan masa juga terdapat tujuh prinsip. Jom kita pergi. Yang pertama adalah prinsip kedinamikan. Yang kedua adalah tindakan awal. Yang ketiga adalah tindakan berkala. Yang keempat, tindakan keterlaluan. Kelima adalah pengembangan terma. Dan keenam adalah pembuangan dan pemulihan. Yang terakhir untuk prinsip ini adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi ini 7 prinsip yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ready ke belum? Ready dah? Okey, jom kita pergi ke prinsip yang pertama, iaitu kedinamikan. Apa tu kedinamikan? Tengok penerangan konsep ya. Iaitu memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Macam mana kan? Itu mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dan sebaliknya. Maksudnya sama ada kita tukar daripada objek tu tidak bergerak kepada bergerak, ataupun daripada bergerak kepada tidak bergerak. Macam mana contoh kan? Tengok contoh. Contoh adalah meja makan yang boleh dilaraskan saiz. Macam mana tu? Okey, kalau kamu tengok kan, kalau meja biasa, meja makan yang biasa tidak bergerak kan, dia macam dah memang keras tu lah. Tertambah yang kayu kan, kalau kamu beli, ataupun yang biasalah orang guna, kamu punya meja makan tu tidak boleh diubah. Jadi maksudnya meja tu tidak bergerak. Jadi kita gunakan prinsip kedinamikan ni. Jadi kita membolehkan meja tu bergerak. Macam mana bergerak? Contohnya kalau kamu lihat ni kan, meja ni yang dalam gambar ni, kamu dapat lihat kita punya meja tu ataupun kita punya permukaan meja, kita boleh besarkan. Maksudnya contoh kalau asal kita tak besarkan meja tu mungkin muat dalam 4 orang saja. Tapi bila kita nak guna ramai, ataupun kita nak memerlukan, kita ada orang datang rumah kita kan, jadi kita perlukan meja yang luas. So kita tak payah nak sambung meja lain, kita hanya mengeluarkan bahagian meja yang boleh dikeluarkan. Maksudnya meja tu permukaan meja tu kita boleh tarik lah jadi besar. So bila besar, dia boleh menampung orang yang ramai. So itulah maksudkan yang dimaksudkan dengan prinsip kedinamikan. Seterusnya adalah steering kereta boleh dilaraskan ketinggiannya. Sebab apa? Sebab kita laraskan ketinggian untuk keselesaan pemandu. Ada pemandu yang pendek, ada pemandu yang tinggi. So kita tak boleh lah. Jadi pengguna kereta tak boleh dia letak steering tu tak boleh gerak. Bila tak boleh gerak ataupun statik kan, so dia akan menyusahkan ataupun
memberi kerumitan lah kepada individu yang membawa ataupun pemandu. Sebab kita tahu pemandu tidak sama. Jadi itu pentingnya ada steering kereta yang boleh dilaraskan ketinggiannya. Jadi orang atau pemandu akan laraskan ketinggian mengikut kesesuaian diri mereka sendirilah. Itulah dinamakan sebagai prinsip kedinamikan. Prinsip yang kedua iaitu tindakan awal. Macam mana tindakan awal tu? Iaitu melakukan tindakan awal untuk mengelakkan risiko. Jadi contohnya beg udara. Kalau kamu tahu kan beg udara, bila berlaku pelanggaran secara mengejut yang akan menyebabkan beg udara daripada steering ataupun di tempat di bahagian hadapan pemandu, penumpang sebelah pemandu, dia ada letak satu beg udara yang mana bila ada berlaku pelanggaran dia akan keluar ataupun dia akan mengembung lah. Mengembung secara laju untuk mengelakkan pemandu daripada apa? Kau fikirkan kalau berlaku pelanggaran, jadi pemandu tu mungkin akan ke depan. Dia akan mungkin kepala dia akan terhantuk kepada steering. Kita tahu steering keras kan, jadi dia boleh memberikan kesan yang bahaya ataupun kesan boleh menyebabkan kecederaan. Jadi sebab itulah ada beg udara yang akan melakukan tindakan awal untuk mengelakkan risiko. Tindakan awal, apa tindakan awal yang dibuat? Iaitu mengembung. Apa mengelakkan risiko? Risiko daripada pemandu terhantuk kepala dekat steering yang boleh menyebabkan kecederaan dan mungkin boleh membawa kepada kematian. Jadi itu pentingnya prinsip preventif tindakan awal. Seterusnya iaitu prinsip ketiga adalah prinsip preventif tindakan berkala. Kalau kamu tahu berkala tu maksudnya dia sekali skala, ingat sekali skala. Jadi dia tak selalulah, tapi dia berulang. Jadi maksudnya tindakan berkala ni untuk penerangan konsep adalah menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Contohnya lampu jalan. Macam mana lampu jalan tu? Okey. Contohnya lampu jalan kan. Kalau biasa dia akan menyala untuk sepanjang berterusan, menyala secara berterusan. Tapi bila kita dah mengaplikasikan tindakan berkala, kita lakukan penambahbaikan terhadap lampu tu. Jadi bila lampu tu waktu siang, lampu tu akan mengesan cahaya matahari. Jadi bila dia mengesan cahaya matahari, dia tidak akan menyala. Jadi bila malam, bila suasana gelap, jadi dia akan kurang untuk mengesan cahaya. Jadi dia akan menyebabkan lampu tu menyala. Jadi maksudnya lampu tu hanya menyala pada waktu malam sahaja. Jadi maksudnya itulah tindakan berkala di mana lampu hanya menyala pada waktu malam. Jadi setiap malam lampu tu akan menyala. Sebab tu dia dikatakan tindakan berkala, iaitu tindakan yang berlaku secara berkala lah. Maksudnya waktu malam saja dia akan menyala secara berterusan. Secara berulang-ulang. Setiap malam dia akan menyala. Itulah yang dinamakan sebagai prinsip preventif tindakan berkala. Okey, untuk prinsip seterusnya adalah prinsip preventif tindakan keterlaluan. Untuk penerangan konsep adalah jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian masalah. Contohnya menabur gula pada donat. Macam mana tu kan? Okey, cikgu bagi contoh. Kalau kamu buat donat lah kan, jadi asal tu kamu letak gula, tapi bila kamu dah rasa donat tu tidak manis, tidak terlalu manis ataupun tidak manis, kamu nak lagi manis. So apa yang kamu lakukan? Kamu akan menabur lebih banyak gula. Jadi maksudnya kamu telah pun membuat tindakan secara berlebihan, iaitu kamu letakkan banyak gula. Tetapi untuk situasi lain pula, jika kamu rasakan donat yang kamu buat tu terlalu manis, dough yang kamu buat tu dah manis, kamu tambah gula lagi lah manis. So apa kamu akan buat? Jadi untuk donat yang seterusnya, kamu akan kurangkan kuantiti gula. Faham tak kan? Sebab apa kamu kurangkan kuantiti gula? Sebab donat tu dah manis, dah memang manis lah kan. So kamu akan kurangkan penggunaan gula. Jadi itulah yang kamu akan lakukan, ataupun itulah yang menunjukkan kamu telah mengaplikasikan prinsip preventif tindakan keterlaluan, iaitu kamu melakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan ataupun secara berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian masalah.
Masalah apa? Masalah itulah masalah manis ataupun kurang manis. Itulah untuk tindakan keterlaluan. Okey, yang prinsip inventif kelima adalah prinsip pengembangan terma, iaitu menggunakan prinsip terma, iaitu pengembangan dan pengecutan terhadap sesuatu bahan, iaitu bahan yang boleh mengecut dan mengembang lah. Jadi contoh yang diberi adalah pemutus liter yang menggunakan prinsip terma, dan yang kedua adalah kabel elektrik. Contoh tu cikgu tunjukkan kabel elektrik sebab kamu dah selalu tengok kabel elektrik kan. Jadi wire atau kabel yang dipasang boleh dalam keadaan yang kendur. Yang kendur akan membolehkan wire tersebut mengecut pada cuaca sejuk. Maksudnya dia akan mengecut lah waktu sejuk. Sejuk tu waktu bila? Waktu malam lah semestinya. Waktu malam kan sejuk kan. Jadi waktu malam kabel tu akan mengecut. Jadi sebab apa dia buat kendur? Sebab apa wire tu kendur? Sebab untuk mengelakkan wire ataupun kabel menjadi terlalu tegang, dan kalau tegang apa jadi? Dia kan terputus. Sebab itulah kita membuat ataupun TMB tu buat wire tu kendur sikit, sebab dia akan mengecut pada waktu malam. Jadi dia takkan menyebabkan wire tersebut putus. Jadi tujuannya adalah untuk mengelakkan kabel-kabel seperti cikgu sebut tadi. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kabel-kabel tersebut meregang dan menyebabkan ia terputus akibat pengecutan pada waktu malam. Jadi itu menunjukkan bahawa wire ini menggunakan aplikasi ataupun menggunakan prinsip inventif pengembangan terma. Untuk yang keenam adalah pembuangan dan pemulihan, iaitu penerangan konsep adalah membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Macam mana kan? Contohnya kapsul ubat. Macam mana tu kan? Jadi kapsul ubat, kalau kamu perasan, kapsul tu merupakan bekas untuk diletakkan ubat di dalamnya. Sama ada ubat tu dalam bentuk cecair ataupun bentuk serbuk. Jadi bila kita dah makan kapsul ubat tu, bila dah dalam badan kita kan, dia akan terbuka ataupun mungkin terlerai dan menyebabkan ubat yang dikandung sama ada cecair ataupun serbuk di dalamnya terkeluar. Bila terkeluar itulah tindak balas terhadap badan kita kan. Dia boleh letak tu sebab tak lagi kita rasalah rasa ubat, mungkin rasa tak sedap kan, mungkin rasa pahit, sebab tu dia letakkan kapsul. Di mana jadi ulang balik, di mana serbuk ataupun dalam bentuk cecair ubat lah diletakkan di dalam kapsul, iaitu bekas. Dan prinsip inventif kaedah pemisahan masa yang terakhir adalah tindakan berterusan yang berfaedah, iaitu menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Contohnya mesin pelelas dan juga kincir angin. Kincir angin ni cikgu bagi contoh lah, macam gambar melihat tu. Mungkin kamu jarang lihat di Malaysia sebab di Malaysia ni dia kurang menggunakan kincir angin. Mungkin di negara-negara barat banyaklah menggunakan. Sebab apa dia gunakan kincir angin? Apa penggunaan dia? Siapa tahu? Okay. Untuk kegunaan kincir angin tu adalah dia mengubah sumber angin kepada menjadi satu tenaga elektrik. Sebab tu bila angin tiup, dia akan berpusing. Jadi dengan hasil pusingan tu dia akan menghasilkan bekalan elektrik. Mungkin negara-negara yang mempunyai kawasan yang lapang ataupun mempunyai angin yang kuat, dia sesuai menggunakan kincir angin ni. Kalau kita Malaysia, kita selalu guna ampangan lah selain pada TMB kan, untuk menjana tenaga elektrik. Jadi inilah kegunaan kincir angin, di mana dia akan berfungsi dengan dia akan berpusing yang akan menyebabkan terhasilnya satu bekalan ataupun satu tenaga elektrik yang boleh diguna pakai. Jadi itu yang menunjukkan dia menggunakan atau mengaplikasikan kaedah ataupun prinsip inventif kaedah pemisahan masa tindakan berterusan yang berfaedah. Berfaedah macam mana? Faedah itulah yang cikgu cakap tadi. Dia berfaedah kerana dia menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan kita lah, untuk kegunaan penduduk negara tu. Itulah contoh untuk prinsip terakhir untuk kaedah pemisahan masa tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi itu sajalah yang kita akan belajar, yang kita telah belajar pada hari ini, iaitu 7 prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Jadi cikgu harap kamu ingatlah apa yang kita belajar. Tapi sebelum cikgu habiskan kelas ni, kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama adalah prinsip kedinamikan, iaitu yang cikgu gunakan contoh meja yang boleh dilaraskan saiz ataupun steering kan. Ingat-ingat. Lepas tu yang kedua adalah tindakan awal, iaitu
Contoh yang aku bagikan tadi adalah beg udara yang akan mengembung bila berlakunya pelanggaran. Untuk yang ketiga adalah prinsip tindakan berkala, iaitu lampu jalan yang menyala pada waktu malam sahaja. Waktu siang dia tak menyala, dia terpadam. Dan yang keempat adalah tindakan keterlaluan. Contohnya yang cikgu bagi ni apa? Donat sedap kan? Donat yang mana kamu akan menaburkan gula lebih atau kurang bergantung kepada apa yang kamu rasa atau apa masalah yang kamu hadapi. Dan yang kelima adalah prinsip pengembangan terma, iaitu kecut dengan kembang. Ingat tu, kecut dengan kembang. Yang cikgu gunakan contoh kabel elektrik yang kamu lihat kat rumah kamu kan. Dan yang keenam adalah pembuangan dan pemulihan, yang mana contoh cikgu gunakan adalah kapsul ubat. Dan yang terakhir iaitu tindakan berterusan yang berfaedah, iaitu yang cikgu gunakan contoh adalah kincir angin yang berpusing secara berterusan yang menghasilkan tenaga elektrik kan. Jadi itulah kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu, tak ada masalah, boleh PM. Apa-apa saja soalan yang cikgu boleh jawab. Jadi itu adalah kelas kita untuk hari ini. Kita sambung kelas kita pada kelas yang akan datang. Cikgu harap kamu faham. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan, dan berjumpa lagi kita pada kelas yang akan datang. Bye.